Ini Rick. Dia enggan bersiaran hari ini. Anda tekan play lagi. Jadi saya paksa dia main game 3 hari tanpa henti. Ini eksperimen berbahaya. Jangan ulangi. Stream jalan, sembang rancak. Rick beralih game, tembak, lumba, muzik, kooperatif dengan rakan. Dia harap kopi, muzik, keterujaan kekalkannya 3 hari. 6 jam berlalu, dia masih berseluruh dan menembak tepat. Menjelang akhir hari pertama, kegembiraan mula pudar. Tugasan sama, peta biasa, ganjaran kemenangan yang boleh diramal. Otak terbiasa dan responsnya semakin lemah. Rick makan manisan. Selama beberapa minit dia rasa lega. Kemudian lemah dan menguap menyelubunginya. Dia mengambil lagi coklat dan kopi, berharap dapat merasai semula keseronokan. Namun, ia tidak lagi membantu seperti dahulu. Reaksinya melemah, kesilapan bertambah. Apabila menang, Rick ketawa. Namun seminit kemudian, dia sangat marah kerana kalah. Dia memanggil malam sebagai pagi dan keliru dengan masa sendiri. Rick menyalahkan permainan dan pihak lawan atas segalanya. Selepas 15 jam, tidur mikro mula muncul. Rick tidur sambil terjaga, tetapi tidak lama. Dia terlelap selama 1-2 saat dengan mata terbuka. Dia hanya terpaku tanpa sedar. Otak mengambil alih dan ia tidak peduli jika tuannya menentang. Matanya pedih dan kering. Rick jarang kelip mata, pandangan kabur. Cahaya biru mengekalkan mod siang, namun matanya tetap terpejam. Kepalanya berdengung dari fon kepala, telinga letih. Tanpa bunyi, Rick lebih suka, jadi dia memakainya semula agar tidak tertidur. Kofein sudah tidak berkesan. Tangannya menggigil, jantungnya berdegup laju. Kegembiraan setiap kemenangan singkat, namun kekalahan seterusnya amat menjengkelkan Rick. Ayunan ini lebih melelahkannya. Rick cuba tukar peranti, dia ambil telefon pintar untuk ringankan tangannya, tetapi reaksi jadi lebih perlahan. Tangannya mula sakit. Rick marah dan kembali kepada tertikus. Ini lebih biasa, namun tiada lebih tenaga. 2 hari berlalu, Rick ke dapur untuk air dan kopi. Di koridor, bayang penyangkut baju kelihatan seperti musuh Counter-Striker. Pintu tertutup kedengaran seperti tembakan. Dengung peti sejuk yang sekata didengarinya seperti bunyi reaktor dari permainan. Dia sedar realiti bergabung dengan permainan, namun dia kembali ke monitor. Tubuhnya mula mengalah sedikit demi sedikit. Rick bersin, sakit tekak, perut memulas akibat minuman ketika perut kosong. Kita biasanya tidur agar otak membersihkan sampah dan minda. Tanpa tidur, otak tidak berfungsi dan fikiran bercelaru. Emosi jelasnya hanya jengkel. Rick hampir tidak bangun lagi. Kakinya kebas, belakangnya sakit, bahunya tegang. Dia lupa minum air. Kepalanya berdengung, otot kakinya kejang. Minuman tenaga hanya membuat Rick lebih kering. Sebaiknya minum air dan berjalan setiap jam. Namun, Rick terus menekan, teruskan dalam permainan, terpaku pada skrin. Bila ini berlanjutan berhari-hari, dia tidak menganalisis. Otaknya hanya cuba meneruskan tanpa henti. Ketakutan, terlepas acara dan ketinggalan kawan juga membuatnya terpaku pada skrin. Tidur dan makan jadi prioriti kedua. Setiap gangguan kecil menimbulkan kegelisahan. Fikiran tentang permainan tidak meninggalkan Rick walaupun ketika mandi. Menjelang akhir hari kedua, Rick rasa sesuatu yang aneh. Dia dan watak di skrin adalah satu. Bar kesihatan di sana dan perasaannya di sini bergabung. Watak menerima kerosakan. Rick tersentak. Dia tidak lagi sedar jarinya mengawal watak itu. Dia sudah hidup dalam realiti lain. Sudah 3 hari dan 60 jam bermain tanpa henti. Rick akhirnya alami krisis mental. Pandangannya gelap, dia hilang rentak. Dia tersalah tekan kekunci dan melorot dari kerusi. Streamnya tamat. Rick sedar di lantai, kemudian dia sudah berada di hospital. Drip, air, makanan dan ketenangan. Itulah yang benar-benar dia perlukan. Diagnosanya ialah keletihan melampau, dehidrasi dan kurang tidur teruk. Beberapa hari rehat akan kembalikan dia ke rutin biasa. Namun, badannya terima kesan teruk. Pulang dari hospital, Rick melihat komputernya. Dia lalu begitu saja, terus tidur. Ikutilah dia, itu tindakan yang betul.